Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakwan Muhammad dari Zeris Teknologi. Dah lama tak live. Saya cuba live beberapa kali menggunakan komputer lah, menggunakan laptop. Tapi tak berjaya, mungkin sebab lain lah, masalah network dekat sini. Ilmu untuk memang lain masalah. Dia sangkut-sangkut dan tiba-tiba terputus tadi. Tapi tak apa, kita teruskan. Kita teruskan, insyaAllah. Semoga perjalanan live ini lancar. Sebelum kita mulakan program kita pada pagi ini, mari sesama kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izinkan saya membaca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, boleh kita teruskan. Hari ini saya nak share mengenai teknik mudah untuk online business di musim pandemik COVID-19 semasa PKP 3.0 bila kita lihat sekarang ni banyak bisnes mengalami masalah untuk membuat jualan terutama bagi usahawan-usahawan yang tidak memanfaatkan online yang memanfaatkan platform online. Jadi saya dengan ini menyeru kepada semua usahawan, jom kita onlinekan bisnes dengan cara yang betul, dengan cara dan teknik yang berkesan. InsyaAllah. Teknik ini teknik proven sukses, teknik yang ramai dah berjaya membuat jualan walaupun dari rumah, insya-Allah. Jadi apabila usahawan tidak memanfaatkan platform online, bisnes akan stuck. Ada kita tengok sekarang ni banyak bisnes yang terpaksa ditutup, bungkus, terpaksa diisytihar bankrupt. Jadi jika kita tidak ambil peluang pada masa sekarang, kita akan rugilah. Kita akan ketinggalan, kita akan ditinggal oleh pesaing kita yang dah lama memanfaatkan platform online. Jika kita lihat juga sekarang ni ada juga bisnes yang terpaksa tukar bidang. Contoh macam AirAsia seperti yang kita tahu, dulu AirAsia terlibat dengan penerbangan dia jadi number one dekat Asia sebagai usahawan untuk penerbangan termasuk pelancongan. Jadi sekarang ni apabila pandemik COVID-19 perkara ini membuatkan bisnes mereka terkesan tak boleh buat penerbangan. Jadi sekarang ni mereka fokus kepada online. Mereka fokus pada jual beli atas talian. Mereka fokus kepada bisnes lain, bidang lain, dia tukar bidang makanan dan silap saya peruncitan sekali lah. Jadi dia jual barang atas talian, tak boleh nak buat penerbangan. Okey. Jadi berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, macam mana kita nak onlinekan bisnes dengan teknik yang insya-Allah mudah dan berkesan. Jadi sebelum kita bina bisnes, sebelum kita start bisnes, perkara pertama yang kita kena lakukan adalah kita bina brand dulu. Bina brand. Walaupun kita bisnes kecil-kecilan dari rumah, kalau kita nak grow bisnes kita dengan cepat, kita kena bina brand dulu. Bina brand ni kita boleh bahagikan kepada 3 jenis brand. Brand yang senang kita ingat, personal branding. Kita kena bina personal diri kita, personal. Walaupun kita jual produk orang lain, kita kena bina personal branding kita, jenama diri kita. Jadi personal branding ni macam saya sendiri, saya brandingkan diri saya Zakwan Muhammad Walaupun ramai di luar sana ada orang nama Zakwan Muhammad
ada ramai orang yang nama Zakwan, macam-macam Zakwan di belakang, tapi saya tetap dengan branding diri saya Zakwan Muhammad. Alhamdulillah saya dapat ambil peluang di waktu yang awal lah. Saya branding diri saya. Kalau tuan-tuan dan perempuan search dekat internet, insya-Allah akan jumpa saya lah, Zakwan Muhammad. Insya-Allah banyak video-video saya sebelum ni, banyak perkongsian saya sebelum ni, dan posting-posting dari tim saya, insya-Allah boleh jumpa dekat internet kan. Okey, itu personal branding. Yang kedua, corporate branding. Corporate branding. Kami pun ada corporate branding juga. Corporate branding dan product branding. Okay, 3 benda ni. Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh untuk bisnes, macam mana kita nak faham lebih lanjut pasal branding ni, 3 jenis branding ni. Saya bagi contoh international dulu. Kita ambil international. Contoh Apple. Apple itu adalah dia punya corporate branding. Corporate branding dia adalah Apple. Apple. Jadi apabila dia jenamakan Apple, orang lain dia tak boleh guna Apple. Terutama apabila dia dah trademark apa semua kan, dah popular, lagi orang lain tak boleh guna kan. Jadi Apple itulah corporate branding dia. Dia ada product branding dia. Product branding dia contoh macam iPad, iPhone, iMac. Itu pun ada macam-macam version kan. Jadi itu adalah product branding dia. Personal branding dia siapa? Personal branding di sebalik Apple tadi. Seperti yang kita tahu, Steve Jobs kan. Steve Jobs walaupun dia dah tak ada lagi kat dunia ni tapi orang masih ingat Steve Jobs. Bila orang sebut pasal Apple, orang akan kaitkan dengan Steve Jobs. Itu dia punya personal branding dia. Kita ambil contoh lain. Masih lagi international, kita ambil contoh komputer yang ramai orang guna. Komputer Microsoft. Aplikasi lah, maksud saya sistem operasi kan. Sistem operasi Microsoft. Dia branding corporate dia menggunakan Microsoft corporate branding dia. Dan dia ada produk branding dia yang kita selalu dengar, Microsoft Windows. Ada 10, ada 7, ada SP, macam-macam lagi kan. Itu adalah produk branding dia. Dan dia juga ada apa lagi produk branding dia? Dia ada Microsoft Office. Office pun ada macam-macam version juga kan. Itu produk branding. Siapa di sebalik Microsoft? Di sebalik Microsoft adalah Bill Gates kan. Bill Gates. Jadi itulah personal branding dia. Itu yang dekat international. Kita ambil contoh yang dekat Malaysia lah. Dekat Malaysia, siapa yang selalu kita dengar? Siapa yang selalu kita dengar? Senang. Yang selalu lah, yang selalu keluar kat TV, yang sebelum PKP pun dia dah keluar, banyak kali keluar kan. Datuk Seri Vida. Datuk Seri Vida itu adalah personal branding. Dia buat singkatan DSW kan. Itu pun masih lagi personal branding lah. Datuk Seri Vida adalah personal branding dia. Corporate branding dia adalah Vida Beauty kan. Dan product branding dia selalu keluar TV dulu, Pamoga kan. Pamoga. Itu adalah contoh bisnes dekat Malaysia. Ada lagi bisnes lain lagi. Saya ambil contoh untuk seminar boleh. Seminar terbesar di Asia. Seminar kita ambil contoh Richworks kan. Richworks adalah corporate branding. Richworks adalah corporate branding. Product branding dia adalah contoh macam program yang dulu IMKK, Intensive Magnet Kekayaan. Itu adalah product branding dia. Kalau yang terbaru ni dia ada product branding ZKM Zero Cost Marketing. Itu adalah product branding. Personal branding dia semua orang tahu personal branding dia. Personal branding dia adalah Dr. Azizan Osman. Kan? Dia brand dengan Azizan Osman. Sekarang ni dah digelar, dapat pangkat lah, dapat Datuk Wira Dr. Azizan Osman kan. Itu adalah personal branding dia. Kita ambil contoh supaya mudah kita faham. Okey, benda ni lah yang kita nak terapkan dalam bisnes kita. Walaupun kita baru bermula, kita kena start branding. Banyak bisnes yang menggunakan tiga jenis branding ni, insya-Allah boleh pergi jauh. Tapi kalau kita
maksud saya ada juga bisnes yang tidak menggunakan personal branding. Kita ambil contoh macam Nestle kan. Nestle dia tak guna personal branding. Dia guna produk branding, contoh macam Nescafe, Milo kan. Dua benda ni dia guna produk branding dengan corporate branding. Corporate branding dia Nestle tadi kan. Dia tak ada personal branding sebab kita tak tahu siapa di sebalik Nestle. Kita tak tahu kalau kita search mungkin jumpa lah, tapi nak ceritanya dia tak war-warkan. Tapi kita kena ingat berapa banyak modal dia ada. Berapa banyak modal yang dia ada. Dia modal besar. Dia boleh tak guna personal branding. Kita untuk yang baru nak mula bisnes, kita kena manfaatkan personal branding sekali. Walaupun kita, macam saya kata tadi, walaupun kita jual produk orang lain, kita kena brand diri kita. Brand diri kita. Dan corporate lagi lah, kena branding kan. Kita ambil contoh lain. Walaupun kita jual produk orang, kita buat brand kan. Contoh macam kita ambil contoh yang selalu kita dengar, selalu kita nampak 7-Eleven kan. 7-Eleven dia corporate branding dia 7-Eleven. Tapi dia punya produk branding dia tak pernah tukar produk branding yang dalam barang yang dia jual contoh dia macam dia jual Gardenia kan. Dia jual Gardenia, dia jual Pepsi, Cola kan. Dia jual biskut. Dia tak ubah branding dia, produk branding dia tak ubah. Sebab dia memang di bidang peruncitan kan. Jadi dia kekal dengan branding 7-Eleven. Itu contoh. Okey, kita dah faham 3 jenis branding yang patut kita ambil peluang kan. Kita tekankan kan. Okey, macam mana cara untuk kita start bila kita dah start buat branding ni, kita nak start bisnes, nak start branding, macam mana kita nak start dia? Yang pertama, kita kena senaraikan 10 nama cadangan. Kenapa 10? Nanti saya akan cerita sekejap lagi Kalau nak senaraikan lebih, lagi bagus. Tapi kalau kita dapat senaraikan 10, kita akan cek kena cek dulu, memang kena cek dulu nama-nama yang kita senaraikan. Sebab pengalaman kami, pelanggan-pelanggan kami yang senaraikan nama tu, ada yang 10 nama yang senaraikan tu, satu pun tak terpilih. Semua orang dah guna. Ada yang dia senaraikan 10, satu saja yang boleh guna. Itu kena cek. Okey, ciri-ciri nama yang kita nak senaraikan ni, kita kena follow cara ni. Follow apa yang orang lain buat, berkesan, proven sukses, kita buat, kita tiru. Kita tiru tapi kita ubah sedikit. Okey, contoh ciri-ciri nama yang kita pilih tu 2 hingga 4 suku kata. Macam mana 2 hingga 4 suku kata? Saya ambil contoh. Contoh Pepsi kan. Pepsi 2 suku kata. Pepsi. Contoh lain Nike. Nike boleh jadi Nike kan. Kalau Nike jadi 1 suku kata. Tapi kebanyakan orang sebut Nike dia kan. Nike 2 suku kata. Milo ataupun Milo 2 suku kata. Contoh lain kita ambil yang 3 suku kata. McDonald. McDonald. Ada orang sebut McD kan. Nak ringkas McD. Kalau McDonald 3 suku kata. McDonald. KFC nama penuh dia Kentucky Fried Chicken kan. Kentucky Fried Chicken. Tapi orang selalu sebut KFC. Ringkas kan. Jadi KFC adalah 3 suku kata. Kita ambil contoh yang 4 suku kata. 4 suku kata contoh macam Coca-Cola. Coca-Cola. 4 suku kata. Okey. Kalau nak bina tadi, kita cari yang 2 hingga 4 suku kata. 3 atau 2 lagi baguslah. Okey, yang kedua, ciri nama yang kita nak pilih tu kena ada roh dia. Kena ada roh. Roh bukan roh jasad kolbu tu, bukan. Maksud saya roh potensi dia. Potensi dia. Setiap nama bisnes dia ada potensi dia. Macam mana nak kira potensi dia? Itu kena belajarlah. InsyaAllah akan datang saya akan share macam mana cara nak kira potensi bisnes. Biasa kita akan campur abjad tu. Dia akan keluar satu nombor saja. 1 hingga 9 kan.
Tapi kebanyakan bisnes yang boleh pergi jauh, yang berjaya biasanya dalam 6 hingga 9 kan, 6 hingga 9 dia dipanggil angka asas, angka asas untuk bisnes tu. Angka asas untuk nama bisnes tu 6 hingga 9 kan. 6 ni berkait dengan kekayaan, duit. Contoh macam Honda kan. Honda dia angka asas 6 kan. Angka asas 6 berkait dengan duit. Kita selalu nampak kan kereta Honda dekat atas jalan raya, ramai orang pakai, ramai orang bangga pakai Honda walaupun harga dia mampu milik kan, tapi ramai orang pakai kan. Mana ada orang mungkin dia pentingkan harga yang mahal kan. Ada orang dia rasa selesa dengan kereta yang dia pakai tu kan, walaupun kereta tu harga sederhana kan. Okey. Kalau nombor asas 8 bisnes besar lah. Contoh macam Coca-Cola. Coca-Cola kan seluruh dunia kenal kan. Coca-Cola kalau kita kira abjad dia jadi 8 kan. Okey, selain pada tu 7 berkait dengan pengaruh. Contoh macam dalam Al-Quran ada sebut kan 7 petala langit, 7 petala bumi, kita dengar kan. Kita baca. Jadi 7 ni berkaitan dengan pengaruh, kekuasaan kan, pengaruh. Contoh kalau potensi bisnes 7 tadi, contoh macam Richworks. Richworks adalah 7. Richworks adalah 7 sebab apa? Sebab dia pilih 7 tu. Sebab dia nak bina pengaruh. Dan kita nampak dengan sendiri kan, dia dapat bina pengaruh. Jumlah peserta sebelum PKP lebih kurang dalam 15,000 orang yang hadir program dia kan, satu masa. Jadi dia dapat bina pengaruh, dan sehingga sekarang walaupun dah PKP tak boleh buat bisnes, orang ramai yang tutup bisnes, tapi dia masih lagi buat bisnes secara online, dan dia memanfaatkan online, dan masih ramai lagi yang hadir. Dia dapat pengaruhi minda usahawan kan. Okey. Yang ketiga, ciri-ciri nama yang kita pilih tu kena nama yang mudah diingat. Mudah diingat. Elaklah nama-nama yang pelik-pelik, yang susah nak eja. Contoh kalau kita nak letak kes sebelah kangkar ke apa semua ke, contoh menyusahkan orang nak sebut, nak eja kan. Jadi cuba elak. Okey. Yang keempat, elak guna perkataan yang mengelirukan. Contoh macam, kalau contoh nama lah, nama orang kan. Nama orang ada contoh yang senang, Syahril lah. Syahril boleh dieja SYA kan, boleh dieja SHA kan. Jadi perkataan tu menyebabkan, ejaan tu menyebabkan orang keliru, orang tak tahu kan. Kalau orang salah eja, dia akan pergi kepada orang lain kan. Kalau jenama pergi ke jenama lain kan. Dan elakkan juga ada perkataan 2 atau 4. Kenapa? Contoh macam 2. 2 ni boleh ditulis tu, TWO. Boleh ditulis tu juga, TOO. Boleh juga ditulis nombor 2. Jadi membuat orang keliru kan. Jangan ambil contoh Maybank. Maybank dia walaupun dia buat domain dia, domain.com dia menggunakan Maybank to you kan. Tapi dia dah kenalkan diri dia, brand dia melalui Maybank. Tak ada to tu pun kan. Okey. 4. Okey. Pada tuan-tuan dan perempuan yang menonton kan, sila klik share, tekan button share, tekan like, tekan love banyak-banyak supaya lebih ramai, tekan share supaya lebih ramai orang dapat manfaat, supaya usahawan-usahawan yang terkesan dengan pandemik COVID-19 dapat onlinekan bisnes, dapat onlinekan bisnes dengan cara yang betul, dengan cara yang berkesan, dengan teknik yang mudah. Saya akan kongsi sekejap lagi. Okey, contoh 4 tadi. 4 boleh dieja dengan for, FOR. Boleh dieja dengan FOUR kan. Jadi boleh dieja FOR ataupun FOUR, ataupun boleh ditulis 4 sahaja. 4 sahaja. Jadi itu contoh-contoh perkataan yang mengelirukan. Cuba elakkan. Okey, yang seterusnya
ciri-ciri nama yang kita nak pilih tu kena unik, unik dan memang khas untuk kita. Sebab tu kena ada cara untuk kita check sama ada dah ada orang guna atau tak kan. Kejap lagi saya akan share macam mana cara untuk check. Okey. Kena unik, kena unik. Bila orang search dekat internet, memang dia untuk kita kan. Dan kita boleh ubah sedikit perkataan tu. Saya bagi contoh, contoh macam nama yang kami tengah bina kan. Orchid We kan. Orchid We tu asalnya orchid kan. Orchid tapi kita nak bagi premium sikit, kita nak bagi nampak macam eksklusif, bagi nampak macam berkaitan dengan duit, kekayaan kan. Kita letak VE belakang. Dia dah tak orang tak sebut orchid lah. Kalau kita nak sebut orchid pun tak salah kan. Tapi kita jenamakan Orchid We. Kita nak nampak unik kan. Contoh itu contoh brand yang kita tengah bina lah. Dan ada banyak contoh lagi lah. Okey, itu kita kena senaraikan ciri-ciri nama yang kita nak senaraikan tu. Kita kena follow guideline ni supaya lebih mudah. Okey, bila kita dah senaraikan 10 nama cadangan tadi, kita search dekat Google, buka Google Chrome ke, Firefox ke, apa browser yang anda selesa. Jadi buka search dekat Google, tengok dah ada orang guna atau belum. Kadang-kadang kita shock sendiri, kita rasa macam kita bagi dah yang terbaik dan memang tak ada orang guna ni. Tapi bila kita check, dah ada orang guna. Banyak contoh pelanggan-pelanggan kami, bila check, dia kata tak ada orang guna punya sebab memang nama ni memang dia buat special. Dia kata 7 hari 7 malam dia cari idea untuk keluarkan nama tu. Tapi bila kita check, tengok dah ada orang guna. Dan kadang-kadang dah ada orang buat, dah ada orang daftar hati intelek dah. Itu dia. Jadi kita kena search dulu, search dekat Google dan search dekat FB juga. FB kalau terlalu banyak orang guna perkataan tu, cuba elak juga. Cuba elakkan. Dan kita kena search dekat MyPo. MyPo ni untuk check harta intelek lah. Intelek, trademark. Trademark registered tu. Jadi boleh check dekat MyPo. Boleh pergi ke buka MYIPO kan. MyPo, dia panggil MyPo kan. Jadi buka MyPo, tengok dah ada orang guna atau belum. Akan datanglah saya share macam mana nak check. Hari ni saya tak guna komputer, jadi susah nak tunjuk kan. Okey, seterusnya apabila kita dah search dekat Google memang tak ada orang guna, sebelum kita daftar nama syarikat, kita bina platform dulu. Tapak. Kalau online ni kedai online. Kedai online paling mudah kita guna website. Tapi sebelum beli website, sebelum bina website, kita kena ada domain dulu, domain.com. Jadi kita search dekat hosting provider, orang yang jual hosting ataupun domain tu, kita check, tengok nama yang kita nak guna ni dah ada orang guna kat dunia ni. Jadi kita check, kalau belum ada orang guna, kita boleh beli domain.com. Harga untuk domain ni, domain tu alamat lah kan, alamat.com tadi. Boleh beli domain.com, boleh beli domain.net, .rg, macam-macam extension. Tetapi ranking yang tertinggi adalah .com kan, .com. Com tu berkaitan dengan komersial lah, komersial. Sebab kita nak business kan, kita kena pilih yang komersial kan. .com. Okey, bila kita dah ada website, dah ada domain tadi, kita kena bina website. Dalam website ni sepatutnya ada blog sekali kan. Sepatutnya ada blog sekali supaya kita dapat berkongsi ilmu. Sebelum kita menjual, kita kena berkongsi ilmu dulu kan. Dan lepas kita ada website, ada blog tadi, kita kena ikhtiarkan ada e-commerce. Atau sekurang-kurangnya kita tumpang e-commerce lain yang dah dibuat. Contoh macam Shopee, Lazada kan. Walaupun dia marketplace, tapi dia masih lagi dalam tajuk e-commerce kan, e-commerce kedai online kan.
Paling mudah, walaupun dia berbeza sikit kedai online dengan e-commerce, tapi secara mudahnya kita nak cerita e-commerce adalah kedai online kan. Jadi e-commerce kita boleh tumpang dekat Shopee, dekat Lazada kan, tapi itu milik dia. Kalau kita ada e-commerce sendiri lagi baguslah. Macam kami memang sediakan platform untuk bantu usahawan melalui lubuknego.com lubuknego.com lubuknego.com. Memang bahasa Kelantan, kita guna bahasa Kelantan. Kita nak maksimumkan penggunaan platform online, penggunaan marketplace. Marketplace lubuknego.com ni lebih kepada bantu usahawan dan bantu pembeli. Kita bina komuniti usahawan. Komuniti usahawan ada penjual dan ada pembeli. Sebagai penjual, dia juga adalah pembeli. Jadi bila dia menjual barang, bila dia buka lubuknego.com, dia juga boleh beli produk-produk lain dalam lubuknego.com kan. Okey. Hari ni bukan tajuk lubuknego.com, itu contoh saja. InsyaAllah akan datang saya akan share macam mana nak daftar akaun dekat lubuknego.com. Hari ni saya nak bagi nampak peluang untuk online kan bisnes kan. Okey, apabila kita dah ada website, kita dah ada platform tadi, kita kena bina integrated online marketing dia panggil bina integrated online marketing media. Kena ada media ni. Media paling senang, paling mudah orang sebutlah media sosial kan. Media sosial yang popular, contoh macam FB page. FB page. Tak salah kita guna FB profile, tapi kan lebih bagus kita guna FB page dan kita tambah follower kita, tambah likers, tambah orang yang like. Kita buat ada masa, ada bajet lebih, kita buat FB ads untuk tarik like naikkan like. Sambil-sambil kita tingkatkan posting kan. Okey, FB page. Selain pada FB page, kita kena ada YouTube kan. YouTube. Kita ada Twitter. Kita ada IG. IG tukar kepada IG business untuk buat bisnes kan. Lepas tu kita daftar Tumblr. Semua ni percuma. Semua ni boleh diintegrate dengan website. Boleh digabungkan dengan website. Maksud website tadi adalah kedai ataupun tapak untuk kalau kedai biasa ni kedai fizikal, dia kedai fizikal dan kita kena tarik orang datang ke kedai kan. Kalau kedai fizikal kita nak tarik orang datang ke kedai, kita kena guna brochure, kena guna banner macam-macam lagi kan. Kalau untuk di platform online ni, kita ada website, kita nak bagi orang, nak bersuruh orang tahu, nak bagi tahu kepada semua orang, kita nak orang nampak, kita guna media sosial lah. Jadi media sosial ni adalah marketing tools, alat untuk menarik orang masuk ke kedai kita. Kalau kita berada di lubuknego.com tadi, kita kena buat orang nampak bisnes kita melalui media sosial tadi ya. Okey. Setakat ni boleh faham Okey tak? Ilmu yang saya share hari ni ada manfaat ke? Jika ada manfaat, klik butang share, like, share kepada seramai mungkin, share kepada grup-grup usahawan, share kepada rakan-rakan kita yang tengah struggle tak tahu nak buat apa musim COVID-19 musim PKP, masih lagi PKP sekarang ni. Jadi saya ulang balik apa yang saya share tadi. Yang pertama, kita kena bina brand dulu bina brand tadi terbahagi kepada 3, personal branding, corporate branding dan product branding. Branding. Okay, yang seterusnya, bila kita dah ada brand, kita senaraikan 10 nama cadangan. Ciri-ciri nama yang kita pilih tu, yang pertama kena ada 2 hingga 4 suku kata. Yang kedua kena ada roh dia, potensi dia. Kita kena tahu potensi nama tu. Yang ketiga, kena nama yang mudah diingat, yang jangan elak pada susahnya dieja. Yang keempat, maaf. Okey, betul lah. Tak lupa dah. Banyak gangguan kan. Yang keempat, elak guna perkataan yang mengelirukan. Yang kelima,
kena unik. Unik memang dan khas untuk kita saja. Khas untuk kita. Itu bila kita nak senaraikan, kita kena follow guideline kan. Okey, seterusnya bila kita dah ada nama, kita search dekat Google, tengok dah ada orang pakai ke belum kan. Google, FB, dekat MyPo kan. Kita check. Pastikan tidak ada orang guna lagi nama tu. Lepas tu kita bina platform. Platform untuk jual beli, platform untuk kita berkongsi ilmu melalui tip semua melalui blog kan. Lepas tu dah bina platform, kita bina media sosial, integrated online marketing media sosial. Contoh macam FB page, Twitter, YouTube, IG, Tumblr, ini semua free. Okey. Itu sahaja perkongsian pada hari ini. Klik share supaya lebih ramai dapat manfaat. Kongsi kepada seramai mungkin. InsyaAllah saya akan kongsi lebih banyak ilmu untuk bantu usahawan-usahawan supaya dapat onlinekan semula bisnes, dapat membuat jualan dengan lebih baik insya-Allah. Itu saja, cukup dulu untuk kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.